Okay, so dekat dalam video ni secara ringkas je kita nak tengok aplikasi gelombang elektromagnet. So sebenarnya benda ni korang boleh baca dekat dalam teks, semua tu dah ada. Okay, tapi cikgu nak bagi macam, okay macam ni kita nak ingat kan. Okay, kita start dengan radio. Okay, so radio dengan mikro, kenapa cikgu sekalikan? Sebab dia memang untuk komunikasi. Okay, kalau korang ada daripada point A to point B nak hantar maklumat, biasanya kita pakai sama ada radio atau mikro. Okay, tapi apa beza dia? Okay, beza dia adalah kalau kita lukis balik, okay, kalau kita lukis yang konon spektrum tadi kan, okay, makin lama makin rapat. So, ini adalah radio, lepas tu mikro kan. Jadi, kalau korang tengok, mikro tu frekuensi dia lebih besar daripada frekuensi radio. Jadi, dia mempunyai tenaga yang lebih tinggi. Jadi, dia boleh merambat lebih jauh. Okay, jadi, disebabkan frekuensi dia tinggi, dia boleh menembusi lapisan atmosfera. Jadi macam contoh katakanlah ni bumi, lepas tu ni lapisan atmosfera. Lepas tu ini adalah satelit. Ni adalah satelit kan. Jadi kalau korang nak ditembus sampai ke satelit tu, korang kena pastikan pakai mikro. So dua-dua ni menggunakan gelombang untuk komunikasi. Maksudnya radio boleh untuk komunikasi, mikro pun boleh untuk komunikasi. Beza dia korang boleh tengok pertama, ada tak satelit? Kalau ada satelit, maksudnya biasanya kita pakai mikro. Okey, kalau ada satelit, mikro lah tu. Sebab dia punya frekuensi lebih tinggi. Okey, lepas tu tengok jauh ke dekat. Biasanya kalau dekat, tempatan lah orang kata. So, kita akan guna gelombang radio. Okey, lepas tu yang menariknya lagi satu adalah gelombang mikro. Tadi kita dah cakap pasal satelit kan. Tapi cuba korang tengok kat sini. Even microwave. Okey, microwave benda yang korang guna untuk panaskan nasi tu. Okey, atau panaskan lauk tu. Dia guna gelombang yang sama dengan gelombang yang kita guna untuk hantar maklumat ke satelit. Atau ke canggih tu. Okey, so anyway microwave digunakan untuk memasak. Tapi ingat tau, gelombang mikro. Maksudnya ketuhar gelombang mikro atau microwave. Bukan oven biasa. Oven convection tu benda lain. Okey, tapi ini adalah gelombang mikro. So kita tengah cakap pasal microwave oven lah. Okey, seterusnya radio. Sudah, mikro sudah. Selepas tu apa? Infra. So infra merah pula, apa sahaja yang berkaitan dengan haba. Okey, radio dengan mikro komunikasi. Radio dengan mikro komunikasi, kalau frekuensi tinggi mikro. Okay, nak pergi jauh mikro. So I inframerah atau infrared haba. Apa-apa yang berkaitan dengan haba, apa-apa yang berkaitan dengan panas, okay, apa-apa yang berkaitan dengan dia detect haba, okay, detection of heat, itu adalah bawah inframerah. Okay, contoh memasak, nampak oven. Tadi microwave. Ini oven. Oven yang ni adalah oven yang panas tu. Okay, oven yang ada, kalau korang macam contoh pergi masak apa-apalah kan yang orang masak dekat oven tu kan ada lingkaran yang bila panas tu dia nampak warna merah tu kan. Itu nama dia oven. Okay. So oven ada kaitan dengan haba, so dia inframerah. Okay, night vision macam contoh malam kita tak nampak cahaya tapi orang boleh detect haba. Sebab waktu malam pun orang still ada haba. Jadi kalau dia boleh detect tu kita kata dia sebagai inframerah juga. Okay. Dan alat kawalan jauh. Korang, kalau kat rumah ada TV kan. Bila korang nak tukar channel. Kan, rebut-rebut remote dengan adik. Lepas tu, nak tukar channel. Lepas tu, ditekan tapi tak, channel tak tukar. Okay, channel tak tukar bila korang tutup. Ni kan remote tu, korang tutup depan remote tu dengan tangan ke apa kan. Korang tutup remote tu, tak boleh tukar channel. Kenapa? Sebab bila korang tekan button yang dekat remote tu, dia sebenarnya hantar infrared kepada TV korang. So TV korang akan detect. Tapi kalau dah korang tutup, TV korang tak boleh detect. So remote pun tak boleh tukar. Okay. So inframerah adalah haba. Next, cahaya nampak ataupun visible light. Literally apa yang korang nampak, cahaya yang biasa. Cahaya yang memang korang nampak tu. Okay, so sekarang ni kita ada banyak wave tadi kan. So yang kita hanya mampu nampak adalah this part je. Okay, untuk penglihatan, fotografi, fotosintesis, hantar maklumat melalui gentian optik. So ini korang boleh tengok dekat dalam video bab 6. Okay, buat masa ni gentian optik. Kiranya gentian optik ni dekat dalam subtopik pantulan dalam penuh bab 6. Okay, so dia gunakan cahaya atau ada juga yang guna inframerah lah untuk hantar maklumat melalui gentian optik.
Okay, so kita sudah buat radio mikro infra cahaya. Okay, apa yang tinggal? 3 lagi. So UV. UV tu korang selalu dengar daripada matahari kan. Okay. Tapi sebenarnya macam orang selalu kata okay kena pakai sunscreen sebab UV bahaya semua kan. Betul lah tu. Tapi pada masa yang sama dia still ada dia punya aplikasi. So contohnya inilah. Okay. Jadi kalau korang pergi kedai. Sekarang ni tak tahulah. Mungkin banyak orang dah pakai cashless kan. Tapi kalau tempat yang memang pakai cash. Korang boleh nampak ada satu alat ni. Di mana kalau kita letak duit dekat bawah dia. Kita boleh nampak orang kata security untuk duit tersebut. Jadi kita boleh detect lah, oh duit palsu ni yang macam tu. Okay. Lepas tu rawatan penyakit kuning pada bayi. Kan bayi kalau macam baru lahir semua tu kan. So dia ada duduk dekat dalam satu box yang mana dia orang akan pancarkan gelombang ultra ungu. Okay, so ini untuk perangkap serangga dan sebagainya. Okay, dan kalau korang perasan dekat sini, dia ada pensterilan peralatan pemberahan dan makanan. Sterilizing. Ingat, sterilize tu maksudnya dia membunuh mikroorganisma, virus dan sebagainya. Okay, kenapa UV? Kenapa bukan radio tadi? Sebab kalau korang masih ingat, dalam spektrum dia, daripada panjang jadi pendek. Nampak? Sampailah belah sini, frekuensi dia dah tinggi. So bila frekuensi tinggi, dia mampu untuk bunuh mikroorganisma. Macam tu. Okay. So ultra ungu dah settle. Sekarang kita tengok X-ray. X-ray ni korang dah tahu dah. X-ray ni okay kalau orang tu patah tulang ke apa ke kan. Dan dekat airport, okay tempat yang ada conveyor belt yang orang letak barang semua tu kan. Kan ada orang yang jaga dekat situ, staff tu kan. Pegawai tu dia tengok macam okay boleh lepas, boleh lepas. Kalau tak dia suruh buka bag tu kan. So itulah yang berlaku. Dia gunakan X-ray untuk tengok isi dekat dalam bag tu daripada luar. Okay, jadi boleh detect lah kalau ada metal ke apa kan. So, itu dah adalah aplikasi untuk X-ray. So, sekarang last. Aplikasi gelombang elektromagnet tapi untuk gamma. Okay, gamma frekuensi paling tinggi. Jadi dalam kepala korang, kena bayangkan, okay, kalau frekuensi paling tinggi, apa yang dia boleh buat adalah bunuh sel kanser dalam radioterapi. Contoh orang ni kan, okay, dalam kepala dia maybe ada tumor. So, apa yang berlaku adalah kita pancarkan, okay, supaya boleh bunuh sel. Mungkin korang macam, cikgu, kalau dia bunuh sel kanser, sel lain dia tak terbunuh sekali ke? Betul lah tu. Sebab tu lah kita kena pastikan dia tembak tu biar kena betul lah. Okay, memang betul ada sel lain yang akan dibunuh sekali. Tapi kita cuba untuk minimize lah sebab target kita adalah sel kanser. Okay. Lepas tu membuat makanan tahan lebih lama. So kalau korang tengok dekat sini, ini adalah kotak di mana dalam dia ada makanan. Okay, so makanan tu akan dihantar, dia bergerak macam ni kan. Pada masa yang sama atas ni akan ada sinaran gamma untuk bunuh mikroorganisma yang ada dekat makanan tu. So makanan tahan lebih lama lah sebab tak ada kulat. Okay. So kalaulah benda tu berlaku, maksudnya kalaulah kita pancarkan sinaran dekat makanan tu, sepatutnya dia akan ada label macam ni. Treated by irradiation. Lepas tu ada gambar hijau ni. Okay. Lepas tu apa kesan dia? Cuba tengok kat bawah. Okay. Yang belah kiri tu warna putih-putih tu berkulat. Yang belah kanan tak ada. Sebab diorang strawberry yang sama je. Tapi satu tu tak ada radiasi, satu lagi tu ada. Okay. Selepas 15 hari dia simpan, yang belah kiri tu berkulat, yang belah kanan tak berkulat. Sebab dah kena sinar gamma. Okay. Dan last sekali adalah pensterilan peralatan pemberahan. Okay. Ingat pensterilan ataupun sterilization basically adalah membunuh orang kata sel-sel lah, membunuh mikroorganisma ataupun virus yang berbahaya. Jadi sekarang ni disebabkan gamma ni mempunyai sinaran yang berfrekuensi tinggi, tenaga dia tinggi, so kita gunalah dia untuk membunuh mikroorganisma. Okay, so dengan itu habislah gelombang elektromagnet punya subtopik. Okay. Alright. So, dah juga habis bab 5. Okay. Nanti korang boleh teruskan untuk study bab 6 pula. Okay. Terima kasih.